warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua audiens yang hadir bersama saya dalam webinar pada petang ni. Terima kasih dan tahniah saya ucapkan kerana berjaya dapat turut serta. Untuk makluman, bersama saya pada petang ini turut disertai seramai 362 partisipan. Ini satu pencapaian yang besarlah. Macam kita jual goreng pisang kan. Okey, tidak dilupakan kepada puan moderator dan rakan panelis yang hadir secara online bersama saya pada petang ni. Terima kasih dan selamat datang saya ucapkan. Sebelum saya meneruskan lagi webinar pada petang ni, saya mohon 2 minit untuk saya uncheck video ya. Sekejap ya. Assalamualaikum Dr. Roslisa. Apa khabar Doktor? Waalaikumsalam, khabar baik. Alhamdulillah. Saya juga kelihatan dekat skrin adalah Puan Yuk Ling. Apa khabar Puan? Khabar baik, terima kasih. Salam sejahtera kepada semua. Dr. Rushaini. Hai Puan Saza. Hai Doktor, apa khabar? Alhamdulillah. Dan tidak dilupakan Puan Sulastri dari Pusat Raca Negara. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah, webinar PRN at USM yang diadakan kali ini adalah aktiviti bulanan anjuran Pusat Raca Negara. Istimewanya webinar kita kali ini adalah kita turut disertai oleh rakan penganjur iaitu Public Health Malaysia, Medical Mythbuster Malaysia, National Cancer Society Malaysia dan Malaysian Women's Action for Tobacco Control and Health. Baiklah, sedikit pengenalan mengenai Pusat Raca Negara atau lebih dikenali dengan julukan PRN. PRN merupakan jabatan di Universiti Sains Malaysia yang menawarkan perkhidmatan rundingan rawatan kes keracunan dan toksikologi kepada profesional kesihatan dan orang awam bagi mengurangkan risiko insiden kematian, kemalangan dan kos akibat keracunan. Pendekatan yang digunakan oleh PRN adalah dengan memberi maklumat ataupun rundingan rawatan keracunan, mengendalikan program pendidikan serta kesedaran bagi mencegah kes-kes keracunan, menjalankan aktiviti penyelidikan, melakukan ujian analisis dan interpretasi keputusan makmal yang dilakukan oleh Makmal Toksikologi Pusat Raca Negara. Baiklah, webinar yang kita adakan pada petang ini tidak lain dan tidak bukan adalah bertujuan untuk mendidik serta berkongsi ilmu pengetahuan tentang isu kesihatan dan pencegahan kes keracunan, khususnya pada petang ini melibatkan bahan-bahan racun yang terkandung di dalam rokok dan vape seperti tuan-tuan dan puan-puan sedia maklum. Sebelum saya mulakan ataupun meneruskan lagi webinar kali ini, suka untuk saya maklumkan beberapa perkara. Webinar ini akan bersiaran selama 2 jam sehingga 4:30 petang, insyaAllah. Selain daripada Webex, para audiens juga dapat ikuti live streaming daripada Facebook Pusat Raca Negara, Facebook Public Health Malaysia, Medical Mythbuster Malaysia dan daripada Facebook MyWorld. Ya. Jika tuan-tuan dan puan-puan mempunyai sebarang soalan untuk diajukan kepada ahli panel, tuan-tuan dan puan-puan boleh kemukakan soalan menggunakan ruangan chat box sebelah ya,
ataupun mengemukakan soalan di ruangan komen Facebook yang saya maklumkan. Pihak penganjur turut menyediakan link bagi mengesahkan kehadiran para peserta yang akan dipamerkan di hujung webinar ini. Jadi yang ini penting bagi membolehkan penganjur menguruskan e-sijil dan 2 mata CPD bagi staf Universiti Sains Malaysia. Baiklah, sebelum kita mulakan webinar kali ini, eloklah saya perkenalkan Puan Moderator iaitu Lieutenant Colonel Dr. Rushaini Ramli. Beliau merupakan seorang pegawai Perubatan Tekanan Angkatan Tentera Malaysia. Beliau merupakan seorang ikon yang tidak asing lagi, seorang social influencer yang sering bercakap dan mengupas tentang isu-isu kesihatan semasa. Tanpa melengahkan masa, saya dengan penuh sukacita menjemput Dr. Rushaini untuk meneruskan webinar kita. Dipersilakan Doktor. Terima kasih Puan Zaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya rasa teruja saya hari ini dapat bersama dengan Pusat Racun Negara di bawah USM dan bersama dengan penganjur yang lain iaitu FB Public Health Malaysia, Medical Mythbusters Malaysia, saya dari Medical Mythbusters Malaysia, National Cancer Society dan My Watch. Terima kasih sebab jemput saya jadi moderator. Saya try my best untuk buat yang terbaik, insyaAllah. Alhamdulillah, saya harap semua dapat dengar saya walaupun saya sebenarnya sangat jauh. Saya di hujung Tanjung, di Pengerang actually. So hari ni kita sebenarnya bertuah sebab kita nak berbicara dengan 3 panelis kita dengan tajuk COVID-19, wajarkah produk berisiko, rokok dan vape diharamkan. Secara peribadi saya rasa topik ni sangat menarik. Terutamanya saya yang sering bercakap pasal keburukan rokok dan vape dalam Facebook saya sendiri, dan ia juga bersesuaian bila kita kaitkan dengan pandemik COVID-19 yang masih membelenggu negara kita. Sebagai moderator hari ini, saya nak perkenalkan dululah kita punya panel iaitu yang pertama kita ada Profesor Badia Dr. Rusliza binti Abdul Manaf, pakar perubatan kesihatan awam dan ketua Jabatan Kesihatan Komuniti, Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan UPM. Keduanya kita ada Puan Chi Yok Ning, pengarah eksekutif Third World Network. Third World Network ni adalah sebuah organisasi yang melibatkan kajian dan advokasi bukan kerajaan dan tidak berasaskan keuntungan dalam isu-isu berkaitan pembangunan, ekonomi, sosial dan sebagainya di kalangan negara membangun. Dan terakhir kita ada Puan Sulastri Samsudin, Ketua Penolong Pengarah Kanan Farmasi Pusat Racun Negara USM. Selamat datang pada tiga-tiga panel kita hari ini. Okay, so kita tak nak lengahkan masa, kita mulakan dulu dengan Dr. Rusliza, Prof. Madia Dr. Rusliza. Nak ulas sikit berkenaan dengan Prof nak sampaikan hari ini. Betulkan saya kalau saya salah Prof, tapi berdasarkan National Health and Morbidity Survey 2019 menunjukkan 21% daripada rakyat Malaysia adalah perokok dan seramai 6.5% adalah pengguna rokok elektronik yang berusia 15 tahun dan ke atas. Secara amnya, 1 daripada 2 lelaki dewasa di Malaysia adalah perokok. Sedangkan kita tahu penyakit-penyakit yang berkaitan dengan merokok adalah salah satu punca penyebab kematian peramatan di dunia. Berdasarkan laporan Centers for Disease Control dan Prevention Amerika Syarikat pada tahun 2015, 6 juta kematian setiap tahun dilaporkan disebabkan merokok. Di Malaysia saja, kita diagakkan 27,300 orang meninggal dunia dikaitkan dengan tabiat merokok. Itu berdasarkan NHMS 2019.
Dengan kehadiran pandemik COVID-19 yang telah diisiarkan sebagai darurat kesihatan awam oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia pada 30 Januari 2020, didapati golongan perokok merupakan, menurut kajian saintifik yang sedia ada, merupakan golongan yang sedia termasuk dalam golongan mereka yang berisiko. So, dalam erti kata mereka lebih mudah dijangkiti SARS-CoV-2, virus yang menyebabkan COVID-19. Malah sekiranya dijangkiti, perokok lebih senang mendapat komplikasi akibat COVID-19, termasuk dalam golongan kategori 3, 4 dan 5 yang memerlukan rawatan di hospital. Untuk mengulas lanjut mengenai COVID-19 dan kaitannya dengan perokok, saya menjemput panelis pertama kita, Profesor Madya Dr. Rosliza binti Abdul Manaf. Silakan Prof. Terima kasih banyak-banyak Puan Pengurusi Lieutenant Colonel Dr. Rushaini. Terima kasih juga saya ucapkan pada penganjur kerana menjemput saya sebagai salah seorang panel pada hari ini. Sama seperti Dr. Rushaini, saya pun memang sangat excited bila diberitahu ada webinar ni. Because ini adalah salah satu topik hot lah dan sangat relevan buat masa ni memandangkan kedua-dua isu ini yang sedang melanda kita. Okay, saya ada sedikit slide, saya akan share slide saya untuk membantu dalam presentation. Puan Pengurusi. Boleh nampak ke slide saya ni? Boleh. Nampak Doktor, cuma perlu enlarge. Okey. Sekarang saya okey. Enlarge. Jelas ke? Okey. Jelas. Sebenarnya tajuk asal yang diberi kepada saya adalah untuk mengulas risiko perokok dapat komplikasi yang lebih teruk, ya. Tapi bila saya tengok, saya lebih wajar untuk saya kupas secara keseluruhan topik COVID-19 dan juga perokok. Dan pada masa yang sama kita akan cakap pasal komplikasi dan juga fungsi-fungsi apa yang boleh disebabkan oleh perokok, ya. Okey, next slide. Tak mau pula slide saya ni. Can you Prof, saya campur sekejap. ya, Doktor? Saya nak minta yang lain tolong mutekan mikrofon masing-masing. Dengar Prof. Okey, saya punya slide ni macam tak boleh gerak pula. Selalunya okey. Kawasan kita Okey. boleh tengok. Alright. Ada. Pendek. Malaysia tak ada. Sekali lagi saya minta semua yang lain tolong. I rasa dah mute dah. Okey, saya sambung ya. Jadi pandemik COVID-19 ya, adalah satu fenomena yang luar biasa ya pada kita semua. Saya sebagai seorang pengamal perubatan ya, saya belajar mengenai penyakit dan saya juga suka tengok movie ya pasal penyakit-penyakit semua. Tapi saya tak pernah sangka apa yang saya belajar di dalam epidemiologi dan apa yang saya lihat dalam movie-movie epidemik semua akan berlaku. Kenapa ni dia unshare? Akan berlaku dalam realitinya ya. Jadi tahun lepas ya kita dikejutkan, bukan setakat Malaysia, satu dunia dikejutkan dengan keadaan pandemik COVID-19 ni ya, merubah segala aktiviti kita
seharian ya, introduce kita kepada norma-norma baharu ya. Kita tak bersalam macam biasa ya, bersalam dua tangan, laga-laga pipi. Now kita bersalam macam gini ya. Dan kemudian kalau you tengok gambar kat tengah tu airport ya, tak pernah airport selenggang tu ya, sekarang airport begitu. Dan kita dan bercakap dekat komputer dan teleconferencing is something normal now ya. Kita something yang kita rasa macam dulu pelik nak buat, but sekarang itu adalah norma baharu. Paling penting sekali mask ya, pelitup muka dah jadi sahabat baik kita. Mana-mana pun dalam handbag ke kat dalam poket mesti ada mask, betul tak? So it changes the whole thing ya. Dan kalau kita tengok ya situasi COVID ini masih kita masih berperang ya, belum lagi reda. Dan you tengok graf yang di sebelah kiri ni, itu menunjukkan cases daily confirmed cases daripada March hingga sekarang. Kalau dulu semasa second wave kita rasakan 200-300 kes tu dah banyak tapi sekarang ni sehingga I think pada awal Februari hari tu cases yang tertinggi 5,000 lebih dan sekarang ni 2,000, bila kita bandingkan hari tu 5,000 lebih, sekarang ni dalam 2,000-3,000 sehari. Semalam 3,500 lebih kan. Kita rasa ada kurang sikit, tapi sebenarnya tak kurang lagi berbanding dengan dulu So 3,000 lebih, 2,000 lebih ni masih di peringkat peperangan lah saya katakan So we are in the middle of the war sekarang ni. Dr. Rosliza, boleh doktor cuba share lagi sekali tak? Tak nampak Nampak. Kita tak nampak slide tu, Prof. Wait, saya akan share lagi sekali. Share. Nampak tak? Ya doktor. Doktor boleh enlarge dia dah doktor. Alright. Okay, thank you. Okay, nampak? Dah nampak? Prof? Nampak, silakan. Okay, thank you. Itulah, ini antara norma baharu lah yang kita kena hadapi all the challenges. Tak kira lah berapa kali kita dah rehearsal pun, on the day itself jadi juga kan Dr. Roshaini, benda-benda yang macam ni yang tak dapat nak dielakkan Betul, Prof. Okay, so slide ni tadi nampak ke yang listings? Yang ni kita nampak, mungkin Okay. Prof dah move yang ni yang terbaru lah. Okay, Yang ni kita nampak, Prof. Okay, so yang ini menunjukkan situasi COVID tadi semua dan bilangan kes baharu dan kes keseluruhan pada masa kini So itu yang saya katakan, kita ni masih dalam mod peperangan sebenarnya So COVID-19 tu satu hal dan rokok ni pula satu hal. Kalau you Google dekat dalam di internet COVID-19 dan rokok, ada macam-macam terminologi yang orang gunakan. Dipanggil the complicated duo, a toxic blend Kenapa begitu? Sebab dua-dua ni adalah saling membahayakan kepada manusia. Okay, so kenapa kita katakan ianya a toxic blend Sebab COVID-19 ni menyerang paru-paru dan perokok pula apa yang dia ada? Yang dia ada adalah paru-paru yang telah tercedera, bukan setakat paru-paru sebenarnya. Mereka punya the whole system telah affected lah oleh kerana terbakar asap rokok tapi more so dia punya keadaan paru-paru. Jadi itu yang dikatakan a toxic blend tu. Dah lah ada COVID, ada history merokok pula So kita pergi ke lebih lanjut lagi untuk mengupas bila kita katakan mengenai jangkitan COVID-19 ni, dia ada dua situasi. Satu ialah sebelum seseorang tu dapat dan satu lagi selepas seseorang tu dapat. So kita lihat kepada satu orang perokok itu, kita andaikan dia belum lagi dapat jangkitan COVID-19. Belum dapat penyakit lagi. Tapi look at the lungs di sebelah kanan ini. Paru-paru mereka yang sedia ada telah memang all this time terjejas oleh asap rokok. Dan kajian demi kajian dah menunjukkan bahawa perokok ni lebih mudah untuk dapat jangkitan sistem pernafasan dalam infection yang sebelum ni, sebelum COVID datang pun mereka adalah lebih prone untuk dapat influenza virus, lebih prone untuk develop pneumonia dan tak
terkecuali COVID-19. Kajian menunjukkan di dalam paru-paru perokok ni ada terdapat additional tambahan reseptor untuk menerima COVID-19. Jadi mereka punya lungs tu sangat mengalu-alukan kehadiran COVID-19. So mereka sangat mudah untuk dijangkiti because of all these receptors. Dan itu kalau kita katakan mengenai keadaan paru-paru mereka. Sekarang kalau kita tengok tingkah laku perokok pula apakah tingkah laku mereka yang menyebabkan mereka lebih mudah untuk dijangkiti oleh COVID-19? Pertama, paling logik lah. Kalau isap rokok mana boleh pakai mask kan? So bila dah buka mask, satu pelindung yang semua orang guna sekarang, remember I showed you the photo just now, mask tu adalah sahabat baik kita kan? So pilih isap rokok, of course lah mask pakai. Jadi satu risiko dah semakin tinggilah untuk dijangkiti. Nombor dua, apa yang berlaku semasa seseorang itu merokok? Dia pegang rokok dengan jari dan bawa ke mulut. So action of jari dan tangan ke mulut dan muka itu sekiranya tangan itu telah terdedah kepada kuman virus COVID-19 tersebut dan disentuh pula ke muka dan mulut, akan mempercepatkan lagi transmisi virus tersebut. Dan satu lagi yang berkaitan dengan tingkah laku merokok ialah seperti yang kita tahu, merokok ni adalah a social activity. Orang selalu merokok beramai-ramai kan? Dalam beramai-ramai buka mask. So of course risiko untuk dijangkiti adalah lebih. Ini kita katakan kepada di kalangan perokok yang belum dijangkiti lagi. Dia okey, dia tak dapat lagi COVID-19 tapi risiko dia untuk dapat is much higher daripada kalau dibandingkan dengan orang yang tidak merokok. Okay? Now, kita bincang pula sekiranya seseorang perokok itu mendapat jangkitan COVID-19. Seperti yang kita tahu ikut beberapa kajian yang telah dilaksanakan lebih kurang 80 hingga 90% pesakit COVID adalah asymptomatic ataupun hanya melaporkan gejala ringan saja, about 90%. Tapi kajian menunjukkan kalau perokok, bila dia dapat COVID-19, kebarangkalian dia untuk menunjukkan simptom adalah lebih tinggi. Ini dibuktikan oleh kajian di China by Liu ni. Nanti saya akan share saya punya references di hujung presentation, dan juga Hopkinson et al. Hopkinson et al ni dia buat analisa kepada 2.4 juta data pesakit di UK dan menunjukkan yang the probability kebarangkalian di kalangan perokok untuk menunjuk simptom adalah lebih tinggi berbanding dengan bukan perokok. Dan kalau kita website WHO ada banyak juga kajian-kajian yang menunjukkan bahawa golongan perokok berisiko tinggi untuk mendapat komplikasi yang lebih teruk bila dijangkiti oleh COVID-19. Dan bila kita cakap pasal risiko kematian akibat COVID-19 mortality risk is 1%, satu di kalangan 100 orang lah dan kita tahu bahawa risiko ini akan meningkat kalau individu tersebut adalah elderly 60 tahun ke atas ataupun mempunyai penyakit kronik. Tapi di kalangan orang yang bukan tua dan tak ada penyakit kronik yang acah-acah normal ni, sebenarnya sekiranya mereka merokok, kadar kematian di kalangan mereka adalah lebih tinggi berbanding dengan yang tak merokok. Ini adalah dapatan daripada kajian yang sedang dilakukan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia I think dalam masa terdekat akan dipublishkan So this is quite shocking menunjukkan yang merokok itu melibatkan risiko kematian yang lebih tinggi di kalangan pesakit COVID. Okey, tadi kita cakap pasal kalau tak dapat COVID lagi, they are at risk. Bila dah dapat COVID, komplikasi akan lebih tinggi, kematian akan lebih tinggi. Itu mengenai diri perokok. Nah, kita tengok ke keadaan sekeliling pula. Perokok yang positif COVID-19 mempunyai risiko yang tinggi untuk menjangkiti orang lain. Pertama, kerana apa? Pertama ialah kerana asap especially vape vaping cloud tu mengandungi partikel microscopic droplets
yang boleh membawa virus COVID-19 dan menjangkiti orang lain. Ya, kita tahu nafas yang dihembuskan oleh orang-orang yang menggunakan vape boleh pergi lebih jauh daripada pernafasan kita biasa. Jaraknya kita katakan lebih kurang 3 hingga 4 kali ganda lebih jauh pergerakan partikel udara itu, dan itu meningkatkan kesan untuk meningkatkan risiko untuk menjangkiti orang lain. Ya, sebab tu WHO menyarankan perlu kekalkan jarak selamat 2 meter dan lebih lah untuk mengelakkan daripada jangkitan. Tak dilupakan juga secondary smoke. Kalau kat Malaysia tadi Dr. Rushaini cakap prevalence of current smoker about 21-22% kan, dan bila kita tengok juga dapatan daripada NHMS secondary smokers are high. Siapa secondary smokers ni? Orang-orang yang menghidu yang bukan perokok tapi menghidu asap rokok. So about berapa 30% ke atas, 37% rasanya yang exposed to secondary smoke. So orang-orang yang exposed to secondary smoke ni berisiko untuk mendapat penyakit paru-paru. Dan bila paru-paru mereka telah terkesan, ini akan melemahkan mereka yang dapat secondary smoke ni untuk melawan penyakit. Dia punya sistem daya tahan diri akan affected, dan dia akan senang terdedah kepada virus dan bakteria di luar sana, termasuklah COVID-19. So, bukan hanya asap tu saja, tapi efek kepada paru-paru juga as a secondary smoke. So saya summarizekan di sinilah COVID-19 dan perokok kita katakan complicated duo ni tadi. Jadi risikonya bukan hanya kepada perokok tapi juga kepada orang lain di sekeliling mereka. Jadi di kalangan perokok macam kita cakap tadi, sebelum jangkitan lebih berisiko untuk dijangkiti, bila dah dijangkiti boleh mendapat komplikasi yang lebih teruk. Dan kemudian risiko kepada orang lain pula secondary smoke dan juga asap rokok atau vape yang boleh menyebabkan partikel virus melalui droplets aerosol. Jadi apa kita nak nasihatkan mereka? So kajian menunjukkan terdapat peningkatan dari segi kadar berhenti merokok di banyak negara semasa COVID-19. Jadi ramai individu perokok yang mula untuk berhenti merokok pada waktu COVID ni, dan ini adalah satu step yang baguslah sebenarnya, dan kita sebagai public health advocates sepatutnya mengambil kesempatan ini untuk sama-sama mempertingkatkan lagi kita punya promotion supaya kita dapat lebih ramai lagi perokok-perokok yang berhenti, sebab kita tahu sekiranya berhenti merokok, the first thing that will happen ialah the lungs, paru-paru boleh berfungsi dengan lebih baik, dan kemudian secara langsungnya ia akan meningkatkan tindak balas sistem tubuh untuk melawan jangkitan virus dan mengurangkan simptom, dan faedah bukan hanya untuk diri individu tersebut sahaja, tapi boleh melindungi keluarga ke sahabat mereka daripada secondary smoke. So macam poster ni saya dapat daripada internet daripada satu NGO di US dipanggil Monday Campaigns. It's interesting, it's an interesting platform. So apa mereka buat ialah mereka menggalakkan orang behavior change lah, dan behavior change dia galakkan to start on Monday. Itu dia punya strategi lah. But I like the wording here, dia kata why risk it? Smoking cigarettes could hurt your body's ability to fight coronavirus. So it's a simple but quite powerful message. So these are we should share with our participants. Dan sebelum saya akhiri saya punya session ni, saya nak highlight sikit di sini mengenai COVID-19. Tanggungjawab kita bersama. For every single one of us, kita semua adalah frontliners, kita semua adalah bertanggungjawab untuk kesihatan kita dan untuk kesihatan orang di sekeliling kita. So COVID-19 ni is not something alien. Kita tahu macam mana dia merebak. Dan bila kita tahu macam mana dia merebak, sepatutnya kita boleh stop. Dan tak susah pun nak stop asalkan semua orang bekerjasama. First, wash your hands,
guna sanitizer. Nombor 2, pakai mask. Ya, nombor 3, warn tu ingat mengingati di antara satu sama lain, elakkan crowded places. Pada saya, bergerak dari satu daerah ke satu daerah tu bukan masalah. You gerak, it will not cause anything. You bergerak dan berkumpul beramai-ramai, itu yang akan jadi masalah. Okay, so please avoid perkumpulan beramai-ramai. Tak ada apa hal, duduk kat rumah dan vaksin is here. Semalam kita nampak Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dapat the first jab dan pada sesiapa dan vaksin akan diberi beransur-ansur mengikut fasa. So siapa yang ada peluang untuk mendapat vaksinasi ini, tak kira fasa berapa, please ambil lah vaksinasi ini. Tagline kita kata lindung diri, lindung semua. You take it not just to protect yourself but to protect your loved ones and your friends. Itu sahaja. Saya rasa saya dah sampai ke slide yang terakhir. Ini adalah senarai rujukan saya. Sesiapa yang berminat, I think that's about it. Terima kasih. Okey, terima kasih Dr. Rosliza. Sorry Prof. Memang pendek tapi sangat-sangat berkesan sebab kalau kita tengok banyak saya selalu kan bila kita pergi kita tengok perokok dia duduk tepi jalan, tepi bangunan dia sokok kan, tapi bas tak dagu. Ya, betul. Takkan dia nak pakai mask kan kita kita tengok macam kalau dia vaping lagilah. Tapi masalah sekarang ni vaping bukan sahaja di tepi luar kedai, tapi mereka anggap benda tu macam sebab asap tu tak berbau kan. Dalam kedai pun mereka vape. So dengan keboleh COVID, virus SARS-CoV tu duduk dalam aerosol tu sangat menakutkan. Jadi kita yang tak perokok ni, bukan vapor, kita akan macam terpaksa menjauhkan diri kerana mereka tu lebih macam tak ada kesedaran. Tapi itulah tahap kesedaran orang kita ni masih agak terlalu ketinggalan. Jadi itulah. Terima kasih Prof. Saya rasa satu penjelasan yang sangat penting untuk kita faham. So untuk perokok, siapa-siapa yang ada dalam ni, penonton kita mungkin boleh berjumpa dengan doktor atau jurawat di klinik kesihatan yang terdekat untuk berhenti merokok sebab saya punya pesakit kebanyakan je berhenti merokok dengan bantuan klinik berhenti merokok. Percuma aja. Jadi kita boleh pergi dan tak ada temu janji pun, ketuk pintu klinik kesihatan, tanya kat mana klinik berhenti merokok, mereka akan membantu kita. Betul Prof? Betul. Okey. Terima kasih Prof. So kita bergerak ke panelis kita yang seterusnya. Terima kasih Prof. Sama-sama. Okay, so untuk panel kita yang kedua, saya nak ulas sikit berkenaan dengan industri rokok elektronik ni. Sebenarnya daripada segi sosial media, saya tengok dia macam meletup-letup dah. Kita boleh meletus di kalangan rakyat Malaysia sebab bila adanya pengaruh dari selebriti atau influencer, public figure tertentu yang menjadi pengeluar malah duta peranti campur atau pot tadi. So mereka menggunakan media sosial, terutamanya Instagram, dengan video-video yang menerujakan, yang mampu mencapai pautan yang lebih ramai kepada potensi pembeli produk mereka tanpa sempadan. Bermakna dari kecil sampailah yang kebesar boleh mengikuti Instagram mereka, social media account mereka yang lain, yang tanpa kita sedari sebenarnya ia telah menjadi satu industri yang sangat menguntungkan. Kalau mungkin sesiapa yang aktif di media sosial teringat ada satu anak muda yang diangkat sebagai ikon kerana menjadi kaya raya dalam masa yang singkat dengan hanya menjual produk vape. Dia dianggap contoh sebagai kejayaan lah yang perlu diikut oleh belia lain. Padahal kita sedar dan kita tahu vape ni sebenarnya adalah satu lagi jenis ketagihan nikotin di zaman sekarang yang dianggap pada kebanyakan orang tak apa. Ia adalah satu trend
di kalangan golongan remaja dan golongan muda. Saya nak bagi tahu sikit info yang bermula 1 Januari 2021, kerajaan telah mengenakan UT excise 4% per mililiter milimeter cecair vape dan pot dan 10% ke atas semua peranti vape dan pot. Bagi sesetengah pengusaha yang terlibat secara langsung dengan industri ini, mungkin dia rasa ini adalah kaedah pengawal sialaan oleh pihak kerajaan. Malangnya kalau kita pusing, flip the coin, kita boleh nampak ia adalah salah satu macam petanda kerajaan secara langsung atau tak mengiktiraf industri vape dan pot yang telah bertapak di negara kita. Menurut KKM, bagi setiap RM1 yang kita kenakan ke atas cukai rokok, sebenarnya kerajaan terpaksa membelanjakan RM4, iaitu 4 kali ganda lebih bagi rawatan untuk penyakit berkaitan dengan rokok. Jadi kita nak minta Puan Chi Yok Ling dari Third World Network untuk mengupas topik kita yang seterusnya, iaitu industri rokok dan vape. Penyumbang kepada ekonomi negara, kita minta Puan Chi Yok Ling untuk menjawab persoalan ini. Silakan Puan. Terima kasih Puan Moderator, dan terima kasih kepada Pusat Racun Negara dan semua penganjur, kerana saya rasa webinar ini dan tajuk ini memang tepat dan perlu, khasnya dengan keadaan COVID-19 seperti yang tadi dikatakan, ya, kerana ramai orang yang ada underlying health conditions, ya, mereka dah ada penyakit, khasnya mereka yang ada penyakit paru-paru dan sebagainya. Dengan adanya COVID-19 ini, mereka lebih risiko tinggi atau mereka adalah perokoknya. Jadi tajuk yang saya diberikan ini adalah sama ada kita ada dari segi ekonomi, bolehkah kita menerima, ya, rokok dan vape. Jadi seperti yang dikatakan tadi oleh Dr. Rushdi, kali Puan, ganda. we lost Ya. you. Okay, We lost sorry. you. Boleh dengar tak sekarang? Okay, now we can. Okay, sorry. Okay, Yes. minta Okay, maaf. continue. Ya, minta No maaf problem. ya, yang internet connectivity tak begitu stable. Okey, jadi seperti mana yang Dr. Moderator kata tadi, kalau kita lihat biasanya yang kita dengar adalah kita dapat revenue cukai yang tinggi, ya. Tetapi seperti yang ditegaskan tadi, setiap ringgit yang kita terima sebagai cukai, 4 kali gandanya kos atau perbelanjaan kesihatan akibat dari merokok atau vaping, ya. Vaping ini adalah sesuatu yang telah kita tengok sekarang di kalangan remaja dan pemuda-pemudi, khasnya di sekolah juga. Ini adalah sesuatu yang menjadi kegilaan, ya. Satu survei oleh Persatuan Pengguna Pulau Pinang baru-baru ini, mereka membuat survei terhadap 1,000 pelajar dari sekolah rendah dan sekolah menengah, dan mereka mendapati bahawa yang pelajar-pelajar ini yang muda tu mereka menggunakan vaping devices, dan mereka ada buat macam club 6 sampai 10 orang golongan-golongan, dan mereka memberikan nama kepada golongan itu mengikut nama vaping liquids. Jadi ini menjadi satu fashion, ya. Jadi ini bukan sahaja masalah dari segi kesihatan, tetapi mereka mengenal vaping dan produk ini sebagai satu social identity, ya, a cultural identity. Ini adalah sesuatu yang sangat-sangat membahaya, dan kita mesti memberi perhatian yang sangat tinggi kepada isu ini. Jadi dari segi banyak persatuan-persatuan seperti Persatuan Pengguna Pulau Pinang dan My Watch, apa yang kita mahu minta dari Malaysia untuk menyokong adalah kita mahu kerajaan mengharamkan rokok dan vape. Ya, jadi saya akan mengambil sikit masa untuk
mengambil beberapa cerita lah ya. Pertamanya dari segi cukai. Kalau kita lihat cukai itu, kalau kita lihat dari segi ekonomi yang keseluruhan, cukai terhadap produk ini yang kita selalu kata sin tax ya. Tetapi kalau kita lihat data dari Kementerian Kesihatan, yang merokok itu mungkin tak begitu meningkat seperti yang dulu, tetapi yang vaping itu meningkat. Ya, dan semua data yang kita dapat dari kerajaan, dari Kementerian Kesihatan menunjukkan bahawa yang banyak merokok itu adalah khasnya golongan lelaki, dan mereka semuanya dalam golongan working adult population. Ini adalah 15 sehingga 64 tahun. Jadi baru-baru ini ada satu kajian yang dibuat, dan kajian yang begini tentang produktiviti ya, ini tidak cukup dilakukan di banyak negara. Tapi khasnya di negara senang membangun ya, di negara OECD dan sebagainya, mereka ada buat banyak kajian mengenai akibat terhadap produktiviti kalau kita ada merokok dan vaping dan sebagainya sekarang ya. Jadi yang ada satu pengajian yang telah dibuat di Malaysia, mereka guna satu modeling yang dipakai yang menunjukkan apa yang dipanggil productivity adjusted life year. Ini adalah metodologi dia, dan kesimpulan yang mereka buat adalah bahawa kalau kita lihat di Malaysia dengan merokok saja, ini dianggarkan menanggung kerugian produktiviti sebanyak setahun ya, setiap tahun 275 bilion ringgit. 275 billion ringgit. Ini bukan main-main ya. Setiap tahun ini adalah kerugian kehilangan produktiviti. Ya, kerana kita ada orang yang sakit, tak boleh pergi kerja, mereka mesti masuk ke hospital dan sebagainya. Ya, jadi kesimpulannya adalah penggunaan tobacco membebankan kesihatan awam dan beban ekonomi yang besar di kalangan lelaki usia bekerja di Malaysia. Dan kajian ini menegaskan, ini adalah bukti betapa perlunya intervensi kesihatan awam yang berkesan untuk mengurangkan dan menghapuskan penggunaan tembakau. Ini adalah satu kajian yang sangat penting, dan kita harus membuat kajian yang lebih menghadap ini ya. Dan lagi satu, kalau kita lihat tadi disebutkan pengaruh industri tobacco ya. Di kalangan antarabangsa kita ada satu di Pertubuhan Kesihatan Sedunia ada satu perjanjian antarabangsa yang sangat penting untuk kita, yang Malaysia juga menjadi ahli kepada Framework Convention on Tobacco Control ya, FCTC, Framework Convention on Tobacco Control. Dah lama Malaysia menjadi ahli kepada konvensi ini, dan ini adalah suatu perjanjian antarabangsa yang sangat baik kerana sudah lama baru kita dapat semua negara-negara di pertubuhan WHO bersetuju untuk mengadakan ini, kerana industri tobacco mereka menggunakan pengaruh mereka, kempen, lobby yang sangat agresif untuk mengelakkan kerajaan dunia daripada mengadakan perjanjian ini ya. Tetapi kita dengan kempen yang sangat-sangat berjaya di kalangan public health advocates dan dari semua termasuk dari negara kita, dan juga health expert dari universiti sebagainya turut terlibat ya. Nah, dalam konvensi ini ada satu peruntukan yang mengatakan saya gunakan bahasa Inggeris ya, in setting and implementing public health policies with respect to tobacco control, parties, iaitu setiap negara yang menjadi ahli kerajaan, parties shall act to protect those public health policies and tobacco control policies, to protect those policies from commercial and other vested interests of the tobacco industry. Ini adalah suatu peruntukan yang sangat-sangat special ya di undang-undang antarabangsa, kerana ini adalah kewajipan ke atas setiap kerajaan yang menjadi ahli kepada perjanjian ini, harus bertindak untuk melindungi setiap dasar kesihatan awam mengenai kawalan tembakau dari kepentingan komersial dan kepentingan lain-lain dari industri ya. Jadi ini adalah tertakluk kepada pelaksanaan di bawah undang-undang kebangsaan.
Di Malaysia, apakah performance? Bagaimanakah kita? Adakah Malaysia melaksanakan di peringkat kebangsaan nasional artikel ini, ya, peruntukan ini? Setiap tahun ada satu indeks yang dikeluarkan, dan My Watch di Malaysia adalah yang satu jalan untuk mendapat maklumat dan sebagainya, yang survey. Dan kita lihat setiap ini adalah indeks gangguan industri dalam pelaksanaan perjanjian tobacco control ini, ya. Jadi dari segi kesimpulan survey yang dibuat oleh setiap tahun oleh My Watch, kita dapati bahawa pada tahun 2019 tidak ada kemajuan yang positif, ya, di Malaysia mengenai ini. Dan beberapa contoh yang diberi oleh laporan My Watch, pertamanya kita lihat bahawa Philip Morris International yang sangat-sangat besar sekali dari segi industri tembakau, mereka turut menjadi penganjur Yayasan Salam Malaysia. Dan aktiviti itu adalah back to school program. Ini adalah aktiviti yang khusus untuk pelajar-pelajar. Ya, dan ini juga dirasmikan oleh pejabat Perdana Menteri pada tahun itu, dan dapat endorsement dan sebagainya dari Menteri Besar Kedah dan sebagainya, ya. Dan juga ada Malaysia US Chamber of Commerce, mereka ada perayaan, dan Philip Morris Malaysia lagi sekali adalah satu daripada penganjur utama. Dan di situ kita dapati bahawa Timbalan Menteri MITI turut menghadiri untuk merasmikan. Jadi kita ada banyak kes-kes di mana pertemuan dan interaksi di antara ahli politik, menteri-menteri, dan juga ahli kerajaan dengan industri tobacco, ya. Dan tidak ada pendedahan atau satu rekod di mana kita ada pendaftaran siapa yang berjumpa dengan siapa, supaya kita ada ketelusan, supaya kita ada satu rekod, ya. Kerana interaksi ini adalah satu cara mereka boleh pengaruhi dasar-dasar dan sebagainya. Jadi ini adalah satu cabaran bagi kita untuk mengadakan dasar yang menyeluruh, yang konsisten di kalangan kerajaan kita, ya. Dan satu lagi yang saya nak ceritakan adalah kes yang ramai orang mungkin tahu sudah kes ini, di mana ada perjanjian-perjanjian yang memberi perlindungan kepada pelabur asing. Dan bila pelabur asing itu masuk ke negara, mereka diberi tax incentive lah, cukai yang dikenakan kepada mereka biasanya tidak begitu tinggi kerana kita nak menarik pelaburan asing. Rokok itu dan vape sekarang ada cukai, tetapi cukai itu kalau kita bandingkan dengan kos kesihatan, kos kehilangan produktiviti, cukai itu bukan sesuatu revenue yang sewajar kita nak perlindungi, ya. Dan kes Philip Morris membawa cabaran tuntutan terhadap kerajaan Australia beberapa tahun dulu adalah satu kes yang sangat penting untuk kita lihat bagaimana pengaruh dan kempen agresif sampai menuntut sesuatu kerajaan melalui satu proceeding arbitration, di mana bukan melalui, tidak dicabarkan di mahkamah, tetapi melalui satu arbitration proses yang sekretif, yang rahsia, tidak terbuka kepada orang ramai dan sebagainya. Jadi pada tahun 2011 apa yang berlaku adalah Australia sebagai kewajipan di bawah WHO convention itu yang untuk mengawal perjanjian untuk mengawal tobacco, mereka telah meluluskan suatu undang-undang di mana bungkus rokok itu mesti ada plain packaging. Tidak ada Marlboro Man atau gambar dan sebagainya, tetapi plain packaging, ya. Jadi ini didakwa oleh Philip Morris bahawa ini adalah mencuri atau mengambil, memperolehi atau acquisition hak intelek mereka terhadap trademark penama mereka, ya. Jadi mereka tuntut berjuta-juta, saya tak ingat berapa tuntutan yang mereka katakan dengan langkah itu, dengan akta plain packaging itu, kerajaan Australia telah menjejaskan keuntungan Philip Morris dan mereka mau kerajaan itu memberi compensation.
Ini adalah hak sesuatu kerajaan. Ada perjanjian antarabangsa yang katakan kita mesti mengambil langkah-langkah yang sewajarnya untuk mengawal tobacco kerana kesihatan. Ya, jadi yang 3 kes, satu terhadap Australia, satu terhadap Uruguay dan satu terhadap Canada. Kerana ketiga-tiga negara ini mau mengadakan plain packaging. Canada takut mereka tidak berlangsung dengan mengadakan akta. Australia dan Uruguay mereka tetap mengadakan akta mereka. Ya, tetapi kerajaan Australia berjaya kerana panel yang arbitration panel itu mereka memutuskan bahawa Philip Morris telah membeli satu syarikat di Australia khas untuk mendapat bidang kuasa untuk menuntut kerajaan Australia, ya. Jadi dari segi itu ini adalah dikatakan abuse of process, ya. Mereka telah menyalahgunakan proses dan sebagainya. Jadi kes itu telah was rejected. Tapi ini menunjukkan betapa kuatnya dan betapa jauhnya mereka akan membuat sesuatu, ya. Dan banyak negara kerajaan tidak sekuat kerajaan Australia, ya. Mereka akan surrender saja, ya. Jadi saya nak ceritakan itu kerana ini adalah sebabnya dalam kempen-kempen kita, kempen kesihatan awam, kempen untuk memastikan bahawa ekonomi kita adalah berasaskan aktiviti-aktiviti yang sehat, yang baik, bukan yang menjejaskan kesihatan dan nyawa. Kita mesti ada suatu kempen dan perbahasan yang terbuka supaya kita boleh memberi maklumat kepada kerajaan dan kerajaan boleh mengambil langkah-langkah yang sepatutnya tanpa rasa takut terhadap pengaruh industri. Ya, jadi ada juga akhirnya adalah manakala dengan pekerja atau petani yang terlibat dalam industri ini. Ya, kalau kita lihat yang dari cukai, dari jumlah pekerja yang terlibat dan sebagainya tidak begitu besar. Kita boleh ada skim dan polisi dasar untuk transition, ya, beralih daripada sektor ini kepada sektor yang lain. Sekarang dengan COVID-19 kita lebih takut kerana kerentanan kita terhadap makanan import, ya. Jadi kerajaan juga kata kita harus menanam lebih banyak makanan di negara sendiri, makanan yang organik, yang baik, bukan yang tak halal dan sebagainya masuk ke negara, ya. Jadi kita sebagai pengguna tahu apa yang kita makan. Kita boleh ada ramai petani yang orang muda sekarang mereka ada ada peluang untuk ada agroecology, organic farming dan sebagainya. Ini adalah sesuatu yang sehat dan boleh memberi kita sara hidup, ya. Jadi kita boleh ada skim-skim begitu dan petani yang dalam industri tembakau boleh beralih ke situ dan segala pekerja yang terlibat juga kita boleh ada transition, ya, yang berpatutan. Jadi saya akan berhenti di sini Pak Semangat. Terima kasih. Okay, thank you Puan Chi. Industri yang mungkin kalau kita tengok industri vape, industri rokok ni menguntungkan satu pihak, tapi kita tak sedar sebenarnya daripada jumlah amount yang kita hilang akibat penyakit berkaitan dengan merokok sangat-sangat besar. Dia punya implikasi pada masyarakat awam tu jauh lebih besar yang kadang-kadang kita tak nampak. Dan kalau Puan Chi mungkin tahu kadar serangan sakit jantung di Malaysia sebenarnya pada usia 58 tahun. That is very young berbanding dengan mereka yang di Asia Tenggara. Di Asia Tenggara lebih kurang pada usia 62 tahun. Dan ini sangat berkait rapat dengan habit kita merokok. Jadi saya sendiri pun kehilangan pemandu saya yang menemui ajal kerana serangan merokok pada usia 30 tahun. Jadi ini bukan sesuatu yang produktif untuk negara dan macam Puan Chi kata ada banyak lagi industri yang kita boleh gunakan untuk menyara rakyat kita untuk mencari pendapatan dan bukan industri yang menguntungkan satu pihak tapi merugikan kebanyakan daripada kita. Betul Puan Chi,
Okey, so terima kasih Puan Ci. Saya rasa betul lah, selama ni saya rasa industri vape ni memang sangat banyak lagi lah cara lain kan. Jadi dia sangat merugikan kita dan saya sangat sedih bila melihat kanak-kanak di sekolah rendah dengan trend menghembus asap vape tanpa batasan macam satu benda yang trend. Jadi itulah kita teruskan dengan panel kita yang terakhir. Sebab kita tak boleh lama sangat sebab kita nak kita ada soalan-soalan yang lain nak pendengar kita nak penonton kita nak bertanya. So kita nak jemput akhirnya Puan Sulastri Samsudin. Mungkin saya ulas sikit. Semua lapisan masyarakat tahulah rokok tu bahaya. Saya rasa sekecil-kecil kadang-kadang sampai sebesar-besar tua pun tahu kan. Cuma itulah menurut bacaan saya pada 1962 yang pertama kali keluar berkenaan dengan bahaya rokok ni pada 1962 itu pun dikeluarkan oleh Royal College of Physicians UK. Sedangkan pada 30 tahun sebelum tu doktor dengan misi mempromosikan, ada iklan mempromosikan rokok. 30 tahun selepasnya baru kita tahu yang rokok ni berbahaya. Bermula daripada situlah kita pun banyak sangat kajian, dah terlalu banyak yang mengaitkan rokok dengan segala macam penyakit seperti serangan jantung, stroke, chronic obstructive pulmonary disease dan sekarang dan kanser. Tapi vape dan pot secara relatifnya masih baru. Saya rasa dalam 1 dekad. So kajian setakat ni yang kita nampak ada report yang mengatakan penagih vape dan pot berisiko mendapat penyakit baru yang kita panggil product use associated lung injury atau kita panggil EVALI. Ini benda baru. Dan ada satu yang saya dapat melalui Facebook, kanak-kanak sekolah menengah yang terpaksa menggunakan intubasi dan ventilasi kerana EVALI. Jadi saya nak jemput Puan Sulastri binti Samsudin dari Pusat Racun Negara untuk membicarakan dengan lebih mendalam bagaimana vape ni sebenarnya memberi banyak sangat mudarat pada pengguna. Dan ini sangat penting sebab kita lihat kanak-kanak banyak yang dah terlibat membeli vape ni macam mak ayah pula. Vape yang dibagi duit poket setiap hari tu disimpan-simpan untuk dibeli vape. Dan juga juicer. So silakan Puan. Okay, terima kasih Dr. Ruchaini ataupun Dr. Nini kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera pada semua panel-panel kita hari ini dan juga para peserta lah yang masih lagi kekal dalam sesi webinar kita ni. InsyaAllah ada yang tanya sampai bila ni webinar kita. Saya adalah panel yang terakhir. InsyaAllah kalau lepas ni kita ada Q&A lah kan, kalau ada soalan-soalan kita akan cuba jawab. Saya ada sediakan slide juga untuk sesi webinar ni. Saya share sekejap Dah boleh nampak ke belum? Dah nampak ke slide ni? Belum lagi, kita tunggu sekejap Okey. Okey, dah boleh dah. Puan besarkanlah. Okey. Alright. So dah boleh nampak besar Dia lambat sikit kot sebab mungkin ramai. Okey, dah nampak, ramai yang kata dah nampak tu. Okey, jadi tajuk yang diberi pada saya ni kalau ikutkan rokok sekian lama memudaratkan bagaimana pula rokok elektronik ataupun vape. Jadi kalau kata bahasa lain ni kita nak tanya kata adakah vape tu lebih selamat ataupun adakah vape tu sama je mudarat dia dengan rokok, betul tak? Sebab itu yang soalan popular lah yang orang selalu tanya bila berkaitan dengan vape ni kan.
saya nampak pun dalam soalan-soalan dalam chatbox kita ataupun dalam Facebook pun ada dah yang bertanya soalan tu. Jadi saya kira kupasan saya tu penting lah untuk nak menerangkan kepada semua pendengar nak bawa pemahaman kepada tuan-tuan dan perempuan macam mana yang rokok elektronik ni sebenarnya boleh memudaratkan kita. Okay. So sebagai seorang pegawai farmasi di Pusat Racun Negara, jadi saya kena bawa juga tuan-tuan dan perempuan untuk faham tentang racun dan juga bagaimana keracunan berlaku. Sebab sebelum ni kita tengok macam rokok ataupun vape ni, kita lebih fokus dia sebagai bahan yang menagihkan kan, satu bahan yang menyebabkan ketagihan. Tapi saya nak highlightkan di sini, di sebalik ketagihan itu sebenarnya seseorang tu yang merokok ataupun menghisap vape juga sebenarnya terdedah pada racun dan juga keracunan. Kalau kita lihat di sini, racun tu sendiri adalah bahan yang boleh membuatkan kita sakit ataupun menyebabkan kematian. So kalau tengok dekat kotak rokok tu sendiri, kita dah nampak kan, dia tulis terang-terang kat situ rokok adalah penyebab kanser paru-paru. So obviously rokok tu memang racun lah kan, rokok tu memang racun. Cuma yang tak ada lagi adalah dekat label dekat vape, preserve vape, kita tak pernah nampak lagi kan label ni. Yang kata vape menyebabkan sekian-sekian. Jadi so persoalan dia, adakah vape tu beracun ke tak? Okey, sebelum saya pergi lebih lanjut, saya juga nak minta pendengar faham tentang bagaimana kami di Pusat Racun kita melihat suatu aspek psikologi tu, di mana untuk sesuatu keracunan berlaku tu dia perlukan dua faktor yang utama, iaitu kita tengok kat sini, iaitu dos, jumlah dos yang terdedah, jumlah dos yang diterima, dan juga pendedahan, laluan mana yang diterima racun tu. Dan contohnya kalau kata kita tengok pada dos yang rendah, pada dos yang tinggi, jika seseorang tu terdedah pada racun dos yang tinggi dengan pendedahan yang sekali ataupun sekejap, itu adalah keracunan acute, yang kita panggil keracunan acute. Selalunya boleh berlaku macam aksiden lah, kita terminum satu jumlah dalam jumlah yang banyak. Tapi dalam kes vape ataupun rokok ni, dia lebih pada dos yang rendah, tetapi pendedahan dia adalah satu jangka masa yang lama, yang akhirnya menyebabkan keracunan kronik tu berlaku. Okay. So bila berlaku keracunan kronik ni lah yang susah. Macam tadi Dr. Rushani pun ada sebut kan, betapa dahulu kita nak dapatkan satu bukti bahawa rokok tu menyebabkan kesan kepada kesihatan tu lama sebab dia adalah satu bentuk keracunan kronik. Tapi satu lagi yang saya nak highlight dekat sini adalah bagaimana keracunan tu boleh berlaku disebabkan beza antara laluan pendedahan tu. Di sini saya nak jelaskan bahawa contoh satu bahan racun tu mungkin dia tidak beracun jika diminum ataupun diambil secara oral. Tetapi kalau dihidu, dia akan jadi satu bahan tu jadi beracun. Saya bagi contoh lah, sebab kita di Pusat Racun saban hari kita bertugas, kita dapat kes-kes yang keracunan, pelbagai kes keracunan lah dirujuk di Pusat Racun Negara ni. Satu kes yang popular yang saya kata banyak kami dapat adalah kes keracunan kita panggil bahan berasaskan hidrokarbon, macam contohnya terminum petrol. Terminum petrol ni petrol yang kita guna untuk isi minyak kenderaan. Okay, ada kes yang terminum petrol tapi disebabkan ciri ataupun karakteristik of the petrol tu sendiri, apabila kita terminum, dia tidak mudah diserap melalui sistem pemakanan kita. Jadi dia akan keluar terus dan dia mungkin efek dia sampai macam jadi laxative lah, dia tak masuk ke dalam sistem peredaran darah kita. Sebaliknya, kalau petrol itu dihidu, dia lebih signifikan boleh menyebabkan kesan keracunan. Sebabnya wap daripada petrol tu apabila dihidu, dia mudah menyerap melalui sistem pernafasan kita ataupun paru-paru kita dan masuk ke dalam sistem peredaran darah kita dan akhirnya menyebabkan kesan kita panggil kesan sistemik lah kan, menyebabkan gangguan pada ritma jantung, menyebabkan penekanan pada saraf pusat. So itu yang tuan-tuan kena ingat sampai selepas ni, sebab saya akan kaitkan dengan bagaimana keracunan vape tu boleh berlaku. Alright. Seterusnya, sebelum kita masuk sikit lagi tentang vape, saya rasa elok jugalah kita tengok imbas kembali satu sejarah rokok yang panjang ni, yang sebenarnya dah bermula beribu-ribu tahun beratus tahun.
Seeloknya kita ambil pengajaran daripada sejarah rokok. Kalau tuan-tuan boleh nampak daripada slide yang saya sediakan ni, daripada bermulanya pengeluaran rokok berskala besar pada tahun lebih kurang 1850, okay, kita ambil masa selama lebih kurang 100 tahun sebelum satu kajian yang menunjukkan berkaitan bahawa merokok boleh menyebabkan kanser paru-paru tu boleh itu pun belum disahkan lagi pada 1950 tu Morton Levin ni dia belum sahkan lagi, dia baru saja menerbitkan bahawa ada perkaitan. Yang mengesahkannya adalah pada tahun 1964 apabila report daripada Surgeon General itu baru report tu baru membuktikan bahawa ada kaitan di antara merokok dengan kanser paru-paru. 100 tahun lebih. Dalam tempoh 100 tahun lebih itu dah beribu-ribu orang mati disebabkan kanser dan juga banyak pembedahan paru-paru akibat lung kanser telah berlaku. So, soalan dia, adakah kita nak sejarah ni berulang kembali bila kita mula menerima vape? Okay, so saya masuk sekarang tentang situasi vape semasa lah. So vape ni dia mula masuk dalam pasaran dunia lebih kurang tahun 2004-2006, lebih kurang lah masa tahun-tahun macam tu, sebagai satu agenda untuk untuk bantu berhenti merokok lah dan di Malaysia sendiri kita telah mula masuk dalam pasaran Malaysia pada sekitar 2015. Kalau mungkin ramai yang ingat, sebenarnya quite an issue jugalah pada waktu tu. Ada macam-macam lah pertelingkahan lah berlaku yang menyebabkan akhirnya vape ini telah dipasarkan di Malaysia dengan dua definition, di mana vape adalah satu device yang boleh dihisap dengan cecair tanpa nikotin. Okay? Tapi kalau definition e-cigarette pula adalah cecair dengan nikotin. Tapi e-cigarette tu tak adalah kalau sepatutnya ikut undang-undang. Okey, setahun selepas daripada tu, pada 2016 satu kajian peringkat nasional di Malaysia telah dibuat. Bayangkan dalam setahun saja 600,000 vapers telah kita dapat tengok prevalent telah ada sebanyak 600,000 dalam tempoh 3 tahun selepas tu pula 2019 satu kajian daripada NHMS pada 2019 kita nampak peningkatan lebih 600,000 orang, di mana kita dah dapat lebih kurang 1 juta vapers, dan yang paling membimbangkan adalah usia. Kebanyakan vapers ni berusia dalam kalangan 20 hingga 24 tahun yang kita kategorikan sebagai young adult lah, young adult. So maknanya patutnya dia orang ni panjang lagi jangka hayat dia, tetapi telah didedahkan lagi dengan vape ni. Okey, so itu situasi semasa. Saya mungkin takkan sentuh sangat tentang device tu sendiri, sebab di Pusat Racun Negara kita lebih menekankan dari segi aspek bahan beracun. So saya akan lebih tekankan pengisian kita hari ini tentang bahan yang terkandung dalam rokok elektronik itu sendiri, dan apakah kesan buruk dia lah. So asas kepada bahan dalam rokok elektronik ni kita tengok dia ada asas dia 3 lah boleh kita katakan, iaitu pelarut, iaitu propylene glycol ataupun nama pendek orang sebut sebagai PG, vegetable glycerin VG, dan juga bahan perisa flavoring agent. Okay? So 3 bahan ni adalah bahan asas. Kalau tengok nikotin tu, nikotin adalah yang ditambah yang untuk menyebabkan ketagihan tu, dia bukan bahan asas, kan? Okay. So apa yang diwar-warkan oleh syarikat ataupun industri vape bahawa mereka menggunakan bahan yang selamat dimakan. So you don't worry katanya, sebab kita guna bahan-bahan ni yang memang dah ada dalam pasaran, yang memang ada dalam ubat-ubatan, dalam production makanan, contohnya vegetable glycerin apa semua kan. So bahan-bahan ni betul dia memang di bawah FDA pun dikategorikan sebagai GRAS ataupun nama lainnya generally recognized as safe lah. So untuk dimakan ya insyaAllah selamat, dan saya pun pernah makan semua-semua ni kan, sebab dia ada dalam formulation tu. Persoalan dia sekarang, adakah dia selamat untuk dihidu ataupun disedut apabila digunakan dalam bentuk e-liquid ni. So dia sudah bertukar bentuk, dia tidak lagi dikonsum secara oral lah, dia diambil melalui inhalation, disedut.
So jawapan kepada soalan tadi sebenarnya FDA GRAS tadi yang kita katakan sebagai recognized safe tu tak terpakai apabila penggunaan PG dan VG ni dia dalam bentuk aerosol ataupun apabila kita nak hidu. Sebab kajian yang dibuat oleh FDA hanyalah untuk dikonsum kan. Keselamatan dia hanyalah apabila PG dan VG ni dimakan. So tak ada lagi kajian jangka panjang dan of course penting kajian jangka panjang ni sebab PG dan VG ataupun vaping or smoking ni adalah suatu proses jangka panjang. So kalau tak ada kajian jangka panjang kita tak boleh kata dia selamat. So untuk jangka pendek saja dah memang ada kesan. Untuk jangka pendek pendedahan aerosol propylene glycol tu dalam bentuk aerosol sudah menyebabkan kesan seperti batuk, gangguan pada tekak dan juga mengurangkan fungsi paru-paru tu. Itu acute, itu yang singkat. Kalau acute pun ada kesan, kronik selalunya memang akan ada lah. Kan? Contoh lain juga, ini bukan vape lah, tapi contoh lain orang yang terdedah kepada asap ataupun aerosol VG dan PG ni pekerja teater. Kalau kita tengok pekerja teater dekat, tu kan kadang-kadang dia keluar asap kan. Dia keluar asap daripada, pentas tu kan. So itu adalah asap daripada PG dan VG. So pekerja teater yang menghasilkan asap tu bila dia orang terdedah memang ada kita panggil kesan kesan kepada sistem pernafasan dia orang di mana dia orang mengalami sesak nafas, wheezing seperti pesakit asma dyspnea dan dia berkadar dengan pendedahan. Kajian tu dilihat dia lebih banyak dia terdedah, lebih kerap dia berlaku kesan tu. So itu yang kita tak akan kata lagi bahawa PG dan VG ni apabila dipakai melalui vape dia adalah selamat. Dan faktor yang ketiga ni yang saya kirakan lebih penting lagi. Sekejap tu tak nak bergerak pula. Okay. So yang ketiga, still ni masih lagi dekat bahan asas dia PG dengan VG. Bahan asas dia PG dan VG ni kalau kita lihat dia adalah bahan kimia. Bahan kimia ni sifat dia apabila dipanaskan dia boleh berubah menjadi bahan kimia lain. So apabila PG dan VG ni dipanaskan, apa yang berlaku dia akan bertukar menjadi substan yang dipanggil sebagai toxic carbonyl. Toxic carbonyl ni contoh dia adalah formaldehyde, acetaldehyde dan di sebelah kiri ni saya memang tunjukkan ini adalah satu result daripada kajian yang menunjukkan hasil pemanasan PG dan VG dan penghasilan formaldehyde dan acetaldehyde tu. Okay. So nampak tinggi So dia berkadar dengan suhu. Apabila semakin panas, semakin tinggi penghasilan formaldehyde tu. Dan suhu dalam kita panggil vape tu sendiri dia boleh mencecah sehingga ke 350 darjah Celsius. Mungkin biasanya pada kadar 100 ke 200 tapi dia boleh meningkat sangat tinggi dan itu yang menyebabkan akan makin banyaklah penghasilan toksik karbonyl tu. Apa yang kita nak concern pasal formaldehyde ni? Formaldehyde ni adalah cancer agent carcinogen tahap 1 type 1. So type 1 carcinogen adalah satu agent yang memang sah-sah lah kita kata. Dia memang ada sufficient evidence yang boleh kita katakan akan menyebabkan kanser jika seseorang tu terdedah. Tambah-tambahan lagi terdedah dalam tempoh yang jangka masa lama lah. Acetaldehyde pun sama juga adalah carcinogen cuma dia di kategori yang lebih rendah. So saya baru mula dengan dua bahan dua pelarut yang dikatakan selamat tu. Itu pun dah kita nampak dah ada potential menyebabkan kesan kesihatan. So again saya nak patah balik kepada apa yang saya sebut sebagai konsep keracunan tadi di awal. Bila kita kata keracunan boleh berlaku, dia bukan disebabkan bilangan racun dalam satu-satu substan tu. Dia perlukan dos yang cukup, itu dah cukup menyebabkan keracunan. Jadi kalau diwar-warkan bahawa vape itu selamat hanya kerana bahan toksik yang ada tu kurang, kan? Maknanya kalau dulu kita ada rokok tu sebanyak 7,000, 4,000 bahan kimia. Sekarang you ada 3, 4, 5. Tapi bahan itu sudah cukup menyebabkan keracunan. So itu juga bukan suatu benda yang patut kita ambil lah, kan? Okay? Dan ini tentang VG dan PG. Okay? Seterusnya adalah bahan perisa, bahan perisa. Sekejap okay, bahan perisa. Sebenarnya kalau saya dari pembacaan saya lah bahan perisa ni ada sangat banyak. Ini saya bagi contoh je ni.
kan. Dia lebih kurang ada dalam 7,000 ataupun mungkin lebih kan, 7,000 bahan. So yang popular yang saya tengok dalam kajian yang disebut di sini diacetyl. Diacetyl ni satu bahan perisa yang memberi rasa seperti macam bateri lah, yang mana vapers dikatakan suka perisa-perisa yang macam vanilla ataupun bateri, tapi itu terpulang lah So diacetyl ni apabila expose kepada aerosol dia boleh menyebabkan bronchitis ataupun bronchiolitis. Mana Dr. Rushani mungkin lebih faham dengan di mana inflamasi kan, inflamasi pada kita punya bahagian organ paru-paru kita. Okay. So bahan lain seperti cinnamaldehyde, vanillin vanillin tu vanilla lah, perisa vanilla, cinnamaldehyde perisa cinnamon kan. So ini saja juga mempunyai kesan cytotoxic. Cytotoxic ni bermaksud dia memberi kesan toksik kepada sel, toksik kepada sel-sel badan kita lah, di mana yang terdedah. Jadi kesan toksik pada sel ni mungkin kita tak akan dapat keracunan akut tiba-tiba, tapi dia akan accumulate pada satu tempoh yang lama, akhirnya kita akan dapat kesan keracunan kronik. So itu bahan perisa. Okay, yang seterusnya kita tengok tadi 3 bahan asas. Saya dah cerita tentang 3 bahan asas yang memang ada dalam cecair liquid, tak ditambah, memang ada, cuma dia berubah-ubah bila kena panas, dia berubah. Yang ini pula yang sekarang ni yang saya tunjukkan adalah bagaimana berlakunya pembebasan ataupun kita kata sebagai leakage of the metal dalam cecair liquid tu. Okay. Dia tak ada kalau kita beli cecair liquid, dia tak ada dalam tu, tetapi dia berlaku dalam proses pemanasan dan penyejukan coil. Sebab apa, kalau kita tengok dalam satu vape device tu, dia akan ada bahan kita panggil perkakasan dia tu, antara yang penting adalah coil. Coil tu dibuat daripada metal, logam logam yang biasa digunakan adalah nikel chromium ataupun chromium aluminium kental. Dan ada juga yang ditambah dengan copper, silver, zinc dengan tin. So banyaklah metal-metal yang mungkin ada dalam satu coil tu. Jadi coil ni akan dipanaskan di dalam vape. So dia pula akan terkena dengan cecair e-liquid tu. So akhirnya menghasilkan aerosol kan, menghasilkan aerosol. So proses panas sejuk tu yang akan membebaskan logam kan. Dan ini juga dibuktikan dengan study. Memang dah ada kajian yang diorang kaji, tengok cecair e-liquid yang mana yang telah digunakan lah, dia dapat trace chromium, manganese, nikel, all this metal di dalam cecair e-liquid yang telah digunakan. Dan ada lagi juga kajian yang saya tak masukkan di sini, diorang even dapat detect aerosol yang disedut oleh vapors juga, mungkin akan ada nanoparticles of this metal masuk terus ke dalam paru-paru kita. So daripada metal yang banyak-banyak ni, saya cuma nak highlight sekarang ni 2 sahaja, nickel and chromium. Sebab ini pun 2 ini saja pun dah mencukupi kalau kita tengok dah bersifat carcinogen. Again, kita dah ada berapa carcinogen di sini daripada awal saya sebut tadi. Ini pun carcinogen. Dia juga bersifat respiratory toxicant, maksudnya toksik kepada sistem pernafasan kita. And then dia juga bersifat toksik kepada sistem reproduktif kita. Bayangkan tadi kita ada berapa ramai remaja ataupun young adult yang hisap vape umur dalam lingkungan 20-an ke 24 tahun dan hisap this reproductive toxicant. So kita tengok adakah kita nak sejarah rokok yang saya sebutkan tadi berulang dalam tempoh beberapa tahun ataupun mungkin 10-20 tahun lagi. So ini adalah semua bahan yang berpotensi menyebabkan keracunan. Selain daripada bahan-bahan ini, saya juga nak highlight risiko apa lain yang kita akan dapat kalau kata kita menggunakan vape ni. Sekejap kita bergerak pula saya punya slide ni. Okay. Apa lagi risiko lain? So sebenarnya our big concern adalah bila vape ni kita digunakan dalam bentuk apparatus kan, dalam bentuk device Jadi dia mudah untuk kita panggil di customizekan penggunaannya tu. Jadi macam dia cartridge tu boleh ditambah dengan bahan-bahan terlarang. Contoh yang popular adalah THC.
pernah dengar THC kan, ataupun tetrahydrocannabinol, ganja lah, nama lain bagi ganja, marijuana kan. So yang mana bahan-bahan ni sekarang ni memang kita tengok boleh didapati secara online kan, jadi diorang boleh tambah sendiri kan. Dan yang saya nak kongsikan adalah kes yang kami sendiri di Pusat Racun dapat, di Pusat Racun, kes keracunan melibatkan magic mushroom vape yang telah dilaporkan ke Pusat Racun sebenarnya dalam awal tahun ni lah. Dan bila kita cek, sebenarnya magic mushroom ni kandungan dia adalah psilocybin, sejenis kita panggil apa hello? Ada yang kata tak dengar? Dr. Nini boleh dengar? Okey, dengar. Alright. So alright, thank you. Psilocybin ni adalah sejenis dadah berbahaya yang kategori DD lah kita panggil, kategori drug, dangerous drug. Dia sejenis hallucinogen yang kuat. Maknanya kalau kita ambil, dia boleh menyebabkan kesan halusinasi kan, yang sangat kuat lah kan. Dan in fact, kes yang dirujuk kepada kami ni pun, vapers ni dia sendiri pun tak tahan dengan kesan tu. Itulah sampai masuk hospital kan. Okay. Dan yang ketiga, saya letak juga nikotin sebagai penambahan bahan terlarang kat sini sebab kita tahu definition kita vape bukanlah bahan yang sepatutnya ada nikotin. Tetapi hakikat dia, rampasan demi rampasan yang dibuat oleh Kementerian Kesihatan, kita dapati memang kebanyakan cecair vape tu sebenarnya ada je nikotin kan. Dan in fact kajian awal masa 2016 sekalipun yang kita tengok tadi, memang kebanyakan pengguna vape ni sebenarnya dia orang memang lebih prefer lah penggunaan adanya nikotin di dalam cecair vape tu. Itu logik lah, sebab apa? Sebenarnya nikotin ni kalau tak ada, orang tak isap rokok pun, vape pun orang tak isap kan. So sebenarnya nak mewujudkan bahawa vape tanpa nikotin atau rokok tanpa nikotin tu memang selesai lah masalah kita sebenarnya. Sebab orang akan berhenti dengan sendirinya kan. Okay, so bila ada penambahan bahan terlarang ni, yang kami di Pusat Racun Negara juga concern apa ya, bahan-bahan terlarang ni biasanya dia bahan yang sangat potent, dia mudah menyebabkan berlakunya keracunan kan. Jadi bila terminum dia akan berlaku keracunan. So kami sendiri di Pusat Racun Negara kita dapat report ataupun bukan report lah, rujukan kes-kes daripada seluruh Malaysia kan. Kalau tuan-tuan boleh tengok kat sini, bermula daripada 2015 mula vape tu masuk kat Malaysia, kita dah start dapat kes keracunan. And then yang membimbangkan kita adalah sebenarnya 2 tahun kebelakangan ni ya. Kita tengok tu 2019 hingga 2020 meningkat sebanyak lebih kurang 2 kali ganda daripada tahun-tahun sebelum tu. Dan kalau lebih detail lagi data ni, sebenarnya kebanyakan mangsa ni adalah anak-anak kurang berumur 5 tahun. Dia orang dalam umur 1 tahun, 2 tahun. Dan saya tahu bahawa bila kita guna bahan preser kan, bahan preser macam buah-buahan, all the foods, ingredient yang kita boleh bau yang wangi yang sedap. So kanak-kanak mudah tertarik sebenarnya. Jadi bila dan dia juga boleh menyebabkan masking the effect, the harmful effect tu. Kita akan rasa macam selamat sebab kita hisap bau buah-buahan kan. So itu sebenarnya yang membimbangkan. Okey. So itu tentang bahaya lah kan, apa risiko bahan yang ada dalam vape sekarang ni. Dan saya masuk sikit ada masa sikit lagi ke dah lebih? Saya sambung sikit lah. Tak apa. Dah lebih tapi tak apa, kita teruskan sikit. Teruskan Puan Sulastri. Alright, tuan rumah okey lah kan cakap lebih. Okay, so rokok elektronik sebagai terapi berhenti merokok. Saya rasa memang dah ada pun yang bertanya kan. Dan soalan ni pun juga adalah satu soalan yang juga common selain daripada nak tanya dia lebih selamat daripada rokok ke tak kan. Jadi sama ada rokok elektronik ni adakah boleh digunakan sebagai terapi berhenti merokok. Jadi sebenarnya kita dah di peringkat Kementerian Kesihatan kan, kami sendiri juga dah banyak meneliti journal-journal findings kan. Kebanyakan journals yang ada memang disebut bahawa di akhir lah, di conclusion itu disebut bahawa kalau vape sebagai terapi berhenti merokok ni, the finding is still being debated or it is highly controversial.
or is lack of evidence in terms of efficacy and also safety. Itu yang utama lah sebenarnya, safety and efficacy. And the role is unclear whether dia boleh membantu orang berhenti merokok ke sebenarnya dia menyebabkan orang lagi ketagih ke, kan. So tak dapat satu conclusion yang jelas lagi. Dan dalam bidang kesihatan sebenarnya kita tak akan allow penggunaan yang benda-benda yang tidak pasti ni lah. So saya nak bawa kepada pendengar untuk faham. Kalau contohnya terapi berhenti merokok yang sedia ada sekarang ni, saya ambil contoh nicotine replacement therapy lah. Kalau tuan-tuan pernah dengar, kita ada chewing gum kan, kita ada patch tu bentuk-bentuk NRT. So terapi ubat-ubatan, kalau tuan-tuan boleh kaitkan dengan macam vaksin sekarang ni kan, untuk sebelum kita boleh guna tu dia perlu melalui satu ujian yang sangat ketat kan, sebelum kita boleh daftarkan dia. Kena test dulu beberapa fasa ujian klinikal boleh dapat tahu bahawa dia berkesan dan juga selamat untuk digunakan. Jadi kalau rokok elektronik sekarang ni dia dihasilkan sebagai satu produk komersial, yang tidak melalui sebarang proses yang ini kan. Jadi itu satu dah berbeza. Dan dalam terapi berhenti merokok juga, kalau kita tengok, kami menggunakan ubat-ubatan tu biasanya dalam tempoh penggunaan 3 bulan. Dan dos yang diberikan secara berkurangan dari semasa ke semasa. Kita panggil sebagai tapering down lah dos tu. Di mana dalam tempoh 3 bulan tu kita akan bagi mula bulan yang pertama tinggi, seterusnya rendah, dan sehingga akhirnya perokok tidak lagi menggunakan NRT tu sendiri. Jadi maknanya kita nak bantu dia untuk hilangkan ketagihan dan dependence of the substance. Bukan untuk kita nak suruh dia guna pula produk tu. Sebaliknya, kalau saya tengok ada satu randomized control trial, satu findings daripada kajian yang membandingkan rokok elektronik tu dengan NRT. Jadi kajian tu dapati selepas setahun, perokok yang guna e-cigarette untuk berhenti merokok masih lebih kurang 80% masih lagi guna e-cigarette tu. Kan? Sedangkan yang NRT tu dah tak ada, almost tak ada lah, 9% je yang tinggal. Kan? Jadi itu maksud dia apa? Maksudnya, adakah rokok elektronik betul-betul membantu orang tu berhenti merokok, ataupun sebenarnya rokok elektronik ni adalah satu bentuk peralihan bentuk ketagihan saja. Kan? Jadi orang tu daripada dulu dia ketagih dengan isap rokok, dia cuma tukar alat je lah. Kan? Dan dapatan pada tahun 2016 juga, bila kita tengok begitu ramai sebenarnya dual user di Malaysia, yang mana mengisap rokok pun dia, mengisap rokok elektronik pun dia. Mungkin dia masih boleh nak gunakan rokok elektronik pada peringkat awal untuk berhenti merokok, tapi end up tak, dia akhirnya menjadi dual user kan. Jadi risiko tak berkurangan pun. Yang ini saya kira tadi Dr. Rosliza dah sentuh kan. Saya rasa penting untuk kita ambil berat, walaupun dia baru dari peringkat kajian yang kita panggil sebagai preprint, satu publish article, tapi tak ada masalah kalau untuk kita nak mengambil inisiatif sebagaimana yang disarankan oleh WHO, 2 meter sepatutnya jarak tu. Dan paling bagus memanglah, sebaik-baiknya memang vape tu you tak boleh hisap lah di tempat orang ramai kan, sebab you boleh kalau tak kerana COVID-19 ni sendiri pun banyak lagi second hand. Kalau dulu kita panggil second hand smoke, tapi kali ni dengan vape ni kita panggil second hand vapor lah kan, yang boleh menyebabkan orang lain pun mungkin dapat kesan tu. Okay, saya skip sikit, saya cuma sentuh last ini tentang yang tadi, sebab Dr. Rushaini pun dah sebut tentang penyakit E-Vali. Saya letak di sini pengajaran dari E-Vali. Kenapa? Sebab sebenarnya pada hujung tahun 2019 penyakit E-Vali ni mula dikenal pastilah, di mana di US starting from like October 2019 dia orang dapat trend ramai pesakit yang mengalami penyakit berkaitan paru-paru kan, dan pada masa yang sama mereka adalah pengguna vape kan. Jadi kes-kes ni meningkat dengan mendadak dalam tempoh beberapa bulan sahaja, bermula daripada Ogos kan, sehingga lebih kurang Oktober tu memang peak lah kan. So di akhirnya seramai lebih kurang 2,800 pesakit yang telah hospitalized. Ini data sehingga Februari 2020 kan. Dan 60 kematian berlaku dalam tempoh yang singkat tu saja. Walaupun dalam kes E-Vali ni nama penuh dia tu E-Cigarette and Vaping Product Use Associated Lung Injury E-Vali. Sedap nama dia.
Okey, tapi kita kajian-kajian yang terkini dia orang buat mendapati bahawa Ivali ni ada banyak dikaitkan dengan penggunaan THC, penambahan THC dalam vape tu sendiri. Tapi selain daripada THC tu ada juga vitamin E acetate yang ditambah bersama dengan THC tu. Cuma saya nak highlight di sini bahawa kes Ivali bukan hanya melibatkan pasien yang menggunakan THC, ada juga pesakit yang tak menggunakan THC tapi masih mendapat Ivali. So bermakna di sini jika itu boleh berlaku, pengguna-pengguna vape di seluruh dunia pun boleh juga mendapat penyakit Ivali ni. Cuma dia masih baru dan macam di Malaysia sendiri baru kita nak wujudkan protokol nak diagnose penyakit ni. So mungkin selepas ni kita mungkin boleh nampak lah ada yang pesakit-pesakit yang mengalami penyakit Ivali di Malaysia. Okey, saya pun dah di hujung pembentangan. So berdasarkan semua fakta-fakta yang telah saya bentangkan tadi bagi pihak Pusat Racun Negara, kita mengharapkan bahawa kerajaan boleh mengambil tindakan yang tuntas lah dari segi pengharamannya. So kita memang menyokong penuh dan bersedia dari segi kita nak menyediakan maklumat-maklumat untuk membantu kerajaan mengharamkan produk rokok ataupun vape ni, sebab kita pun dah jelas tadi dengan apa yang boleh disebabkan oleh rokok dan vape ni. Tapi pada masa yang sama saya juga nak menyerulah kepada seluruh masyarakat. Kalau kita tengok di sini kalau kita nak mengharapkan kerajaan sahaja untuk mengharamkan rokok ataupun vape, dia mungkin tinggal hanya polisi yang tertulis di dalam kertas tanpa ada sokongan daripada semua segenap lapisan masyarakat lah. Jadi apa yang boleh dibuat oleh rakyat, yang mana benda ni boleh dibuat dengan lebih awal lagi, tak perlu tunggu bertahun-tahun untuk nak dapatkan pengharaman rokok tu. Jadi benda yang boleh kita buat in fact sekarang ataupun selepas daripada ni adalah kita mengharamkan di peringkat diri sendiri atau keluarga. Sebab contohnya kita ada macam program yang mana partner kami My Watch dan juga NCSM menganjurkan program Smoke Free Home. Kita boleh mengharamkan rokok tu ataupun vape tu di rumah kita. Tak boleh ada sebarang amalan merokok ataupun orang yang datang pun tak boleh merokok di rumah kita. Itu adalah dalam teritori kita yang kita boleh buat. Di tempat kerja misalnya kita boleh laksanakan jika anda seorang majikan tak mau jual rokok di tempat kerja. Boleh. Itu adalah dalam kita punya teritori yang kita boleh buat sendiri. Dan akhir sekali pada setiap individu yang mana yang masih merokok ataupun yang menghisap vape. So paling baiklah sebagaimana yang Dr. Rusliza sarankan juga tadi, the best is to quit smoking. So take this opportunity during the COVID-19 pandemic untuk berhenti merokok. Yang ini memang kerajaan dah tawarkan untuk bantuan. Kita ada package program bawah M-Quit Service, jomquit.com tu, boleh layari dia punya website dan boleh berdaftar di situ untuk dapatkan bantuan. Okay? So jangan tunggu lama-lama. InsyaAllah kita semua boleh capai jika kita semua memainkan peranan masing-masing lah. Okey, itu saja. Terima kasih. Saya minta maaf. Terima kasih Puan Sulastri. Tak apa. Saya rasa yang paling menakutkan sebenarnya ialah peranti itu sendiri tak ada satu pun yang telah disahkan selamat. Kita tak ada satu pun peranti yang yang mendapat lesen. Tak ada sebarang cara pun kaedah untuk melesenkan peranti tu. Jadi beli, tanggungjawab sendirilah, kan? Dan nak buat peranti tu sangat mudah sebenarnya. Kita boleh beli secara pukal pun dari negara China sebenarnya. Dan yang saya rasa yang orang juga tak faham ialah walaupun dekat label vape juice dia kata okey dia ada berapa persen nikotin, tapi tak ada orang check. Siapa yang check? Tak ada orang. Jadi apa dalam tu, apa yang dibubur walau racun sekalipun, siapa yang tahu? Tak ada, sebab tak ada cara untuk kita tahu. Jadi kita percaya bulat-bulat lah pada pengeluar vape juice tu. Dan yang paling orang tak tahu ialah nikotin tidak cecair, liquid nikotin tu tidak boleh dijual ikut macam tu je. Dia mesti dia berdaftar, dia adalah produk yang dikira racun, membawa akta racun. Jadi tak bolehlah sebarangan dijual.
penggunaan nikotin liquid tu sebenarnya hanya oleh pegawai farmasi atau doktor yang daftar. Jadi penggunaan di luar negara kalau dia kata untuk berhenti merokok, dia sebenarnya sangat-sangat strict sebab dia follow, dia ditentukan oleh doktor, dipantau kan. Bukannya macam kita pergi beli dan kita tak tahu pun dalam dia. Dan ini yang saya selalu cakap pada pesakit saya. Garanti ke apa yang dia kata tu 10% ke nikotin, 20%? Betul, kalau dia letak terracun, siapa yang nak bertanggungjawab? Kan, tak ada orang bertanggungjawab, sendiri beli, sendiri tanggung. Okey, terima kasih Puan Sulastri atas penerangan yang sangat panjang tu, bagus sangat untuk kita tahu. Jadi ini kajian yang pendek 2006 sampai 2021, masa jangka yang tak berapa panjang untuk kajian pun kita tengok banyak sangat kesan-kesan potensi yang kesan bahan kimia pada badan kita. Pun kita dah takut, kita tunggulah 20-30 tahun apa jadi pada kita punya vapor ni kalau mereka tak isap lagi. Dan masa itulah kita nampak kesan pada orang lain, pada mereka. Okey, kita ada sesi soalan sikit. Puan Zaza, okey kita tanya sikit soalan, kita masih ada dalam 20 minit. Silakan doktor. Okey, ada soalan yang ni yang kita kerap dapatlah, saya pun ni kaki-kaki vapers ni, dia mesti tanya soalan ni kalau datang ke Facebook saya. Okey, soalan dia soalannya ialah kenapa Public Health England menyarankan perokok konvensional yang ingin berhenti dengan negara mereka untuk beralih kepada vape. Apa fakta yang mereka guna? Adakah researcher, saya rasa research yang dari negara tersebut tidak boleh diguna pakai? Mohon penjelasan. So siapa nak jawab ni? Saya rasa kita bagi pada Puan Sulastri kot. Silakan Puan. Okey, tadi soalan dia tu kejap berkenaan tentang berkenaan dengan public. Okey, Public Health England memang ada menyarankan perokok konvensional, perokok lah. Jadi berhenti merokok, mereka ada device yang follow up untuk menggunakan vape. Yang ni yang poster yang selalu mereka tampal dekat Facebook. Kami yang buat health advocating dekat media sosial. Dia letak je kat situ, dia kata, Public Health England kata boleh je. Kenapa kat Malaysia tak boleh? Okey, so kenapa tak, adakah di England tu berbeza dengan keadaan kita di Malaysia, dan adakah kajian di sana tak boleh diguna pakai lah mengikut kata penanya soalan ni. Silakan Puan. Okey, terima kasih pada yang bertanya soalan. Jadi saya boleh agak jugalah soalan ni memang akan ditanya sebab kita tahu bahawa yang dia sebut tu public health tu adalah satu katanya dapatan saintifik kan. Kenapa kita tak guna dapatan saintifik di public health tu? Ya benar, itu adalah satu dapatan saintifik, tetapi dari segi implementation, bila kita nak implementkan sesuatu, whether kita dah dapat buktikan secara saintifik ataupun tidak, kita kena mengambil kira situasi semasa di dalam negara kita dan bagaimana kita boleh menguruskan isu vape tu sendiri. Kalau dapatan tu dia menceritakan tentang khusus tentang keberkesanan rokok e-cigarette tu kan, itu sahaja. Apabila kita nak masukkan rokok e-cigarette tu sebagai nak digunakan dalam kita punya rawatan untuk terapi berhenti merokok misalnya kan, yang mana saya dah ceritakan tadi, dia memerlukan satu proses yang sangat rapi, yang sangat ketat, dan tu tak campur lagi dari segi implementation kita, macam mana nak handle dengan vape tu yang bukan nak digunakan oleh orang yang nak berhenti merokok tu. Isu-isu dari segi penjual-penjual yang sekarang ni, adakah mereka ni boleh jual? Kita tahu sekarang ni vape yang dijual ni bukan dijual di kedai farmasi pun kan, dijual oleh banyak pengusaha industri-industri kecil
Kan? Yang itu pun kalau benar kalau kita nak gunakan dia sebagai rawatan untuk berhenti merokok, semua tu kena diambil kira kan. Kita tak boleh nak simply terus menggunakan fakta saintifik. Yes, betul kita tak nafikan bahawa saintifik itu penting untuk kita nak implement, tetapi kita kena mengambil kira situasi semasa. Kalau di UK kita lihat bagaimana dia orang begitu strict dari segi regulation yang dibuat untuk nak memastikan pengguna yang berhak saja menggunakan e-cigarette tu. Sebab kalau kita rujuk balik regulation yang dia di sana, dan kita tahu di sana bagaimana dia orang implement law dengan Malaysia punya law ni kan. Malaysia law is good, tapi sejauh mana kita boleh kan, saya tak kata Malaysian law tu tak bagus. Malaysian law sangat bagus. In fact, banyak benda yang kita cover. Tapi kita pun tahu banyak ketirisan. Sebab tu sampai sekarang kita masih lagi ada isu rokok illegal dan sebagainya kan. So, benda yang macam tu menyebabkan untuk kita simply ambil hanya kerana kita nak membantu perokok kan, untuk berhenti dengan menggunakan e-cigarette itu, kita terpaksa menggadaikan lebih ramai lagi pengguna yang mungkin tak perlukan guna pun. Kan, di mana yang adults tadi, yang ataupun kanak-kanak lah tadi pun Puan Cik ada sebut ni, benda-benda macam tu kita kena jaga lebih dahulu. Sedangkan di Malaysia sendiri, ataupun sebenarnya bukan di Malaysia lah, di dalam terapi berhenti merokok, kita ada masih lagi option lain. So benda ni belum darurat lagi belum lagi sampai ke tahap kalau kita tak ambil e-cigarette ni kan, memang kita tak membantulah perokok ni kan. Kita ada bermacam-macam lagi bentuk bantuan, tapi belum optimize lagi penggunaan dia. Okay, itulah. Dia lebih kepada nak menghalalkan benda yang salah. Itu aja sebenarnya. Kan, itu aja. Dia macam yelah, kat sana boleh, kat sini kenapa tak boleh, tapi nak peranti pun kalau di luar negara, di UK lah, kita tak boleh beli dekat kedai tepi jalan untuk beli peranti tu. Yang ni online lah, boleh beli secara online. Tak ada masalah pun. Yes, so tak ada undang-undang, tak ada implementasi. Kita nak buat sesuatu yang macam ni memang susah lah kan. Risky. Okay. Sangat-sangat. Kadang orang kata, dia hisap yang kita bagi, tapi sebenarnya dia dah ganti dengan flavor lain. Macam mana you nak kontrol benda tu? Dia boleh ganti je flavor yang kita bagi, yang doktor bagi, dengan flavor lain. Dan kata, yang ni yang doktor bagi kan, kita tak tahu. Okay, okay, terima kasih Puan Sulastri. Okay, soalan seterusnya. Okay. Saya, I think ini soalan untuk Puan Chi Saya tertanya, di mana dapat data pengguna vape meningkat? Kalau rokok kita dapat daripada pengeluaran kilang dan cukai jualan rokok. Tapi vape baru mula dicukaikan. Bagaimana data diperolehi? I think Puan Chi mungkin boleh jawab berkenaan soalan ni. Saya rasa dia nampak ini adalah dua isu yang berbeza lah kan. Tapi tak apa, Puan Chi tolong jawab. Terima kasih. Okey, yang data itu yang saya dapat data dari yang ini data preliminary lah dari Kementerian Kesihatan bila mereka buat laporan mengenai merokok. Jadi mereka tengok trend. Ini adalah dalam tahun 2015 ya. Ini adalah annual survey on health and morbidity yang mereka buat ya selepas beberapa tahun. Ini adalah 6 tahun dulu ya. Mereka nampak trend di mana smokeless cigarette yang termasuk vape itu, electric cigarette dan sebagainya, tengok ada meningkat. Jadi saya dah share dengan dalam chat box ini yang link kepada laporan itu. Jadi yang tadi yang dikatakan kajian yang lebih banyak kita mesti ada nak collect data lah. Jadi Kementerian Kesihatan adalah satu tempat dan juga saya rasa Pusat Racun Negara dan hospital-hospital dan sebagainya, kita tengok case-case ya di mana mereka yang menggunakan vape selepas beberapa tahun kita ada masalah juga. Jadi ini adalah tempat untuk kita menegaskan lagi sekali bahawa kajian yang sistematik untuk mendapat data itu perlu.
Ya, tetapi yang jelas dari segi survey yang dilakukan oleh MyWatch atau Persatuan Pengguna dan sebagainya, kita tengok trend yang pelajar-pelajar yang sangat muda hampir di skora rendah juga, mereka dah kerana senang nak dapat ni, tak ada kawalan. Itu yang dari observation dan not national survey, tetapi kita tengok dari CAPS tadi itu 1,000 pelajar di peringkat rendah dan peringkat menengah, sekolah menengah rendah, mereka dapati bahawa mereka punya vape. Ya. Lama saja. Betul. Sebenarnya kalau kita tengok kalau secara kajian ni dia adalah National Health and Mobility Survey. Sebenarnya kita buat menggunakan survey lah, kita temu bual. Jadi dari situ kita boleh dapat secara dengan ramai rakyat Malaysia. Jadi mereka jalankan kajian ni 2015, 2019 pun dah ada data. Jadi dekat situ salah satu topik yang dia cover ialah merokok. Jadi dengan cara tu lah kita boleh tahu berapa jumlah perokok dekat Malaysia berdasarkan kajian yang kita buat tu lah. Okey, kita ada lagi 10 minit. Jadi kita nak tanya Prof. Rosliza. Prof ada tak? Mana Prof? Okey, hai Prof. Jumpa lagi. Soalan terakhir lah Prof Sorry Prof, tak dengar suara Prof. Hello? Prof? Okay, Prof? Puan Saza, mungkin boleh tengok kenapa kita tak dengar suara Prof? Ya, saya sedang do something. Okay, Prof. silakan. Rosliza, saya tak nampak tanda mute di sini. Sepatutnya boleh dengar lah. Line okey ke, Prof? Prof ada tulis dekat chat box tu, dia tak boleh unmute. Oh, okey. Cuba tengok Saza ni, dia tak boleh unmute katanya. Okey, Prof? Masih lagi muted kalau dekat. Prof dah boleh dengar dah, Prof? Dah boleh dengar. Yes. Okay. Okay, final question Prof. sebelum kita tutup kita punya session today, final question. Soalan ni orang selalu tanya, perokok tegar dengan vape tegar, yang mana lebih tinggi mudarat dia Prof? Terima kasih Dr. Rushaini. Sebenarnya kan kita tak boleh nak banding-banding begitu. Masing-masing ada risiko dia yang masing-masing. Apa yang kita pasti, kajian menunjukkan sama ada you perokok tegar atau e-vapor tegar ataupun shisha tegar, segala tegar-tegar ni akan menyebabkan you punya sel-sel dalam paru-paru tu terjejas. Dan menyebabkan masing-masing yang terdedah kepada ketiga-tiga aktiviti ni, paru-paru dia tu dah tak macam paru-paru orang lain. Dia punya endothelial cell tu kita katakan telah rosak. Dan kalau bandingkan dengan orang yang tidak merokok, tentunya mereka punya paru-paru tu adalah lebih berisiko untuk dijangkiti oleh COVID.
So tak perlulah kata saya kurang risiko, you lebih risiko ke apa ke. Yang pentingnya bila you put yourself, bila kita sendiri mendedahkan diri kita kepada racun itu, dan kita kena accept lah, kita kena terima lah yang faktanya yang mengatakan kita ini berisiko. You cannot deny that. You may deny the fact that you tak nak berhenti. Tapi kalau you tak nak berhenti, you kena faham bila you tak berhenti, itulah risiko yang you ada dalam diri you. Kes nak berhenti ke tak berhenti merokok ni kan, kalau kita dalam akademik, bila kita buat kajian kan, kita selalu kaitkan dengan teori tingkah laku. Kita gunakan teori of TTM kan, Trans Theoretical Model of Change. Manusia itu dia nak berubah bila dia ada niat untuk berubah. Dia pre-contemplating kita panggil, dia dah start contemplating untuk berubah. Jadi orang-orang yang daripada merokok dia tukar ke vape sebab kononnya nak berhenti merokok, sebenarnya mereka tak sampai pun pre-contemplating phase tu. Mereka sebenarnya tak nak berhenti. Dia hanya memberi alasan bahawa dia dah tak merokok, tapi dia tak nak admit, dia tak nak mengaku dunia dan kepada orang di sekeliling dia bahawa dia lemah, dia tak boleh stop dan dia bertukar kepada e-cigarette. Itu sebenarnya. Dan dengan tingkah laku manusia ni, dia tak nak kalah. Jadi walaupun dia tahu dia lemah dan dia tak boleh nak stop isap rokok, so dia akan bagi beribu-ribu justification untuk menjustify perbuatan itu. Tapi back in their mind, dia tahu dia sebenarnya tak kuat. Itu saja. If they ask, they will stop. Yes, ini teori perubahan tingkah laku. Memang macam tu. Sama je, isap rokok ke, dadah ke, alkohol ke. If you want to change, kalau memang kita nekat untuk berubah, kita tak akan bagi alasan lagi yang untuk katakan yang I buat ni less risk, yang too high risk. No, just stop. What is so difficult? Itulah. Itu saja Dr. Rushaini. Okey, terima kasih Prof. Saya itulah yang banyak kita jumpa ialah kalau kita tanya dalam pemeriksaan perubatan yang saya buat pada anggota tentera, salah satu borang yang kita isi ialah kita bagi pemeriksaan 2 tahun dah lah, 2 tahun sekali. Kita tanya dia merokok tak? Oh tak. Tapi kita tak boleh stop kat situ. Kita tanya lagi, you vape So dia sebenarnya dah berubah dari merokok ke vaping juga. Jadi sebenarnya ketagihan tu tetap ada. Tak ada je lari dia. Cuma caranya berbeza dan kebanyakannya tak tahu pun yang sebenarnya vaping tu dangerous, bahaya, tetap ada bahayanya, tak kurang pun daripada merokok. Kan sekarang ni kita belum tahu lagi jangka masa 60 tahun, 100 tahun akan datang. Yang sikit pun dia memang tetap bahaya, macam mana pun tetap bahaya. Okey, so nampak gayanya kita dah nak sampai habis ending. Ke nak ambil lagi satu soalan ni Puan Saza? Boleh doktor. Okey, satu lagi lah last Okey. Kita ambil soalan. Okey, soalan dia Saya nak tahu, ini Puan Sulastri kita minta Puan Sulastri jawab. Saya nak tahu adakah e-cigarette atau vape devices dan liquid yang dijual di Malaysia perlu didaftarkan dengan Kementerian Kesihatan? Silakan jawab Puan Sulastri. Kita tahu kan jawapan dia apa? Okey, soalan tadi tanya tentang sama ada dia perlu daftarkan ke tak e-cigarette device tu Dia kata kat sini kejap alamak. Okey. Adakah dijual di liquid yang dijual di Malaysia, dan perhati boleh dijual di yang dijual di Malaysia tu kita nak register dengan KKM, perlu tak diregister dengan KKM?
Buat masa ni memang benda ni memang tak didaftarkan sebab macam yang kita maklumkan dia belum ada lagi peraturan yang kata perlu didaftarkan e-liquid tu e-liquid tu sebab tu sepatutnya e-liquid tu dia kena bebas daripada nikotin, itu dia kan. Tapi pendaftaran tidak dibuat jadi memang kita tahu bahawa sekarang ni memang antara isu yang kita tak boleh nak kita tak boleh nak trace lagi berapa banyak semua tu disebabkan memang tidak ada pendaftaran. Sebab pendaftaran dia akan datang dengan polisi di mana apabila kalau kata selepas ni kita tak pastilah KKM sebab tujuan kita buat webinar ni sebenarnya kita nak lebih kepada pengharaman. Kita tak nak daftarkan pun. Jadi cerita dia sebelum ada usaha-usaha ke arah yang nak menyuruh mendaftar ke nak menghalalkan penggunaan dia tu, cerita ni tak ada lah. Sebab masalah kita dengan rokok pun tak selesai kan. Dan bila kita ada lagi masalah dengan vape, dia macam bertimpa-timpa, bertindan-tindan atas masalah rokok yang kita sampai sekarang tak boleh handle. Walaupun kita buat macam-macam peraturan undang-undang, termasuklah di stadium tak boleh merokok, tapi kalau kaki pergi stadium memang tahu akan ada yang langgar. Dan kalau biasa saya di Johor kalau kita pergi ke stadium Sultan Ibrahim sebelum COVID, memang ada pegawai inspektor kesihatan menunggu untuk menyaman kita. Tapi kalau di tempat lain saya tak pasti. Jadi peraturan-peraturan yang ada pun gagal menyekat orang merokok kan. Kita masih lagi jauh daripada target kita iaitu 15%. Kita nak kurangkan perokok di Malaysia, masih jauh. Pun susah. Saya harap memang vape ni satu benda yang sangat kita tak nak sentuh lah ya. Okey. Masa pun tinggal 3 minit. Okey, sebelum saya tutup, terima kasih Puan Sulastri. Okey, sebelum saya serahkan kembali kepada Puan Saza, saya nak ucapkan terima kasih kepada Prof Madya, Dr. Rosliza, Puan Chi dan Puan Sulastri kerana hari ini sesi yang sangat baik yang bermanfaat untuk kita. Saya pun belajar. Dah lama tak menyentuh topik vape ni. Maklumlah duk sibuk advocating pasal vaksin COVID dan COVID-19. Tapi kita nak ucapkan terima kasih pada panel-panel kita, sangat-sangat bertuah hari ini. Webinar kita adakan atas platform akademik di mana Pusat Racun Negara adalah sebuah institusi di bawah USM, University Science Malaysia. So kita nak tujuan kita ialah membentangkan bukti bahawa berkenaan dengan produk berisiko iaitu rokok dan juga vape dalam pandemik COVID-19. Dan ini telah dikupas dengan baik oleh Prof Madya, Dr. Rosliza. Diharap dengan panelis Puan Sulastri dan Puan Chi juga kita harap intipati ni daripada webinar ni dapat menjadi input kepada pihak kerajaan kalau anda mendengar untuk menggiatkan lagi usaha untuk mengharamkan atau mengetatkan lagi polisi berkaitan produk vape dan produk rokok. Webinar ini juga dapat diharapkan dapat memberi penjelasan dan kesedaran pada semua golongan masyarakat yang mendengar, yang kita harap memberikan sokongan dan mampu melaksanakan pengharaman rokok walaupun bukan di peringkat negara, di peringkat nasional. Kita mulakan dulu dengan diri kita, dalam kereta kita yang merokok, dan dalam rumah kita tak bagi orang serokok, kita buat tanda awal-awal di luar pagar dan juga semua peringkat masyarakat. Sebelum saya akhiri, saya nak ucapkan terima kasih sekali lagi, dan untuk semua yang mendengar pada hari ini, alhamdulillah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Dr. Rushaini dan semua barisan panelis. Alhamdulillah kita punya webinar kali ini saya boleh rumuskan sebagai berjaya insyaAllah.
ramai audience yang mencadangkan untuk kita adakan sambungan bagi topik yang cukup hangat ni ya. Okey, insyaAllah kita akan pertimbangkan. Baiklah, seperti yang saya maklumkan awal-awal tadi, saya telah pun paste link untuk pengesahan kehadiran supaya pihak penganjur dapat uruskan pemberian ECJ dan juga mata CPD. Mata CPD ni hanya untuk staf dan pelajar USM sajalah. Okey, saya juga sediakan QR code. Izinkan saya share supaya ada yang boleh kan terus ambil daripada QR code lah.